Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial adalah sejenis media yang digunakan terus secara atas talian dengan membolehkan para pengguna menyertai, berkongsi dan mencipta isi kandungan tersendiri. Berikan sedikit penerangan apakah sebenarnya tujuan penggunaan yang sewajarnya oleh pengguna pada masa kini. Tujuan penggunaan media sosial yang pertama ialah sebagai medium perhubungan komunikasi pada jarak jauh. Kemudahan media sosial seperti Facebook, Instagram dan Telegram telah memudahkan perhubungan manusia. Melalui masa yang singkat diambil untuk menghantar mesej kepada penerima yang berada dalam jarak yang jauh. Media sosial juga membolehkan mesej dihantar dari pelbagai medium, misalnya tulisan, grafik, suara dan juga video. Tujuan kedua ialah memberikan maklumat dan berita tanpa sepadan kepada semua lapisan masyarakat. Hal ini demikian kerana melalui media sosial, masyarakat akan berkongsi maklumat dan berita terkini tentang pelbagai perkara. Berita yang disampaikan lebih cepat dan tanpa sepadan berbanding berita yang disampaikan melalui surat khabar. Media sosial juga mampu meningkatkan ekonomi harian. Pengguna media sosial kini berpeluang menggunakan media sosial sebagai sumber pendapatan melalui perniagaan atas talian. Kes penghinaan raja-raja di media sosial telah menjadi ikutan masyarakat pada masa kini. Bolehkah saudari Aisyah menerangkan sejarah ringkas tentang sistem pemerintahan diraja, institusi diraja dan rukun negara supaya masyarakat lebih memahami tentang kedudukan institusi di Malaysia? Sejarah ringkasnya di Malaysia adalah antara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja berperlembagaan di dunia. Ini merupakan warisan sistem politik yang kekal hingga ke hari ini. Pada awal permulaan Tanah Melayu, perlembagaan ataupun raja berkuasa mutlak. Tetapi setelah campur tangan daripada pihak British dan orang Inggeris, jadi konsep raja berkuasa mutlak berpindah kepada raja berperlembagaan. Untuk rukun negara pula, tercetusnya apabila permusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Di situlah terhasilnya rukun negara yang mana kita ada 5 prinsip rukun negara yang perlu dipatuhi pada hari ini. Setelah mendengar sejarah dan penerangan rukun negara yang dilontarkan oleh saudari Aisyah, dapatlah sedikit sebanyak para hadirin mengenal erti institusi diraja yang terdapat seperti dalam rukun negara kita yang kedua. Seterusnya, sebentar tadi kita telah membincangkan tentang tujuan penggunaan media sosial ini dan memahami sedikit berkenaan institusi diraja ini. Oleh itu, saya mempunyai satu soalan ingin ditujukan kepada panel yang ketiga, iaitu saudari Aina. Persoalannya, apakah yang akan berlaku sekiranya isu penghinaan institusi diraja di media sosial ini semakin berleluasa? Terima kasih atas soalan yang diajukan. Keadaan ini akan memberikan pandangan yang buruk kepada orang luar terhadap institusi diraja di Malaysia. Hal ini demikian kerana masih terdapat individu yang melakukan perbuatan tidak bermoral di media sosial. Selain itu, perkara tersebut juga akan memberi kesan negatif terhadap generasi Z yang kian alfa menggunakan media sosial. Kemungkinan besar untuk mereka mencontohi perbuatan tersebut amatlah tinggi. Merujuk laporan harian Metro 16 April 2019, terdapat sebanyak 209 kes yang diterima oleh Polis Diraja Malaysia PDRM tentang kes penghinaan institusi diraja. Ini merupakan salah satu perkara yang tidak patut berlaku di negara kita. Oleh itu, kesedaran mengenai kepentingan rukun negara haruslah dipertingkatkan untuk mewujudkan perpaduan yang mantap dalam kalangan rakyat Malaysia. Saya berfikir, pandangan yang telah diberikan oleh panel tadi telah menjelaskan bahawa keadaan ini akan memberikan pandangan yang buruk oleh orang luar terhadap institusi diraja di Malaysia, lalu memberikan impak yang besar terhadap negara. Seterusnya, kita beralih sedikit kepada sistem pendidikan di negara ini. Seperti yang kita tahu, media sosial zaman sekarang banyak dipelopori oleh remaja sekarang ini. Komentar negatif yang banyak di media sosial tersebut banyak dilakukan oleh mereka tanpa memikirkan kesan yang akan berlaku. Oleh yang demikian, bolehkah panel keempat, iaitu saudari Fahimah, menjelaskan adakah peranan guru perlu dimainkan di sekolah atau institusi supaya pelajar menghayati prinsip rukun negara ini, dan bagaimanakah yang harus dilakukan? Saya akan membincangkan berkaitan dengan peranan guru di sekolah ataupun institusi memberikan penghayatan prinsip rukun negara kepada para pelajar.
Guru merupakan pendukung kepada aspirasi dalam membentuk model insan yang baik dalam kalangan pelajar. Terkadang hanya melahirkan para pelajar yang cemerlang dalam akademik, malah cemerlang dalam aspek sasiahnya. Kita beralih kepada cara untuk menerapkan prinsip rukun negara dalam kalangan pelajar di sekolah maupun di institusi. Berikutan dengan ancaman wabak COVID-19 ini, tiada alasan yang dapat dilakukan untuk tidak melaksanakan program yang berkaitan dengan penghayatan prinsip rukun negara. Pihak institusi dan sekolah perlu lebih kreatif dalam pelaksanaan program secara norma baharu, macam ikrar, pidato rukun negara, pertandingan video pendek serta penulisan esei berkaitan dengan rukun negara. Melalui program yang dijalankan, para pelajar dapat memahami dan menghargai prinsip rukun negara. Terima kasih di atas perkongsian yang telah diberikan. Seterusnya, kita akan beralih kepada pecadang 1, Saudara Amin, untuk menjawab soalan berkenaan. Setujukah anda adanya media sosial ini dapat mengukuhkan prinsip rukun negara? Baik, untuk soalan yang seterusnya, dengan mempraktikkan dan memahami prinsip ini dalam diri masyarakat, masalah moral dalam kalangan masyarakat dapat dikurangkan. Sebagai contoh, prinsip rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan sekiranya diamalkan, masalah moral seperti tidak menghormati orang yang lebih tua dapat dipadam dalam diri masyarakat. Apa pula kelebihan sekiranya masyarakat dapat mempraktikkan dan mengukuhkan prinsip rukun negara ini? Seperti yang kita tahu, rukun negara merupakan tonggak perpaduan rakyat. Kelebihan atau manfaat yang diperoleh apabila masyarakat mempraktikkan prinsip-prinsip rukun negara adalah perpaduan antara pelbagai kaum dapat dibentuk tanpa mengira perbezaan budaya dan agama. Selain itu, ia juga dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang baik, berbudi bahasa, bersopan santun dan bersusila. Kelebihan yang seterusnya adalah dapat mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang harmoni dan bersatu padu, ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua. Secara kesimpulannya, prinsip-prinsip rukun negara sangat penting dan wajar dipraktikkan kerana ia merupakan kunci kepada masyarakat majmuk yang terdapat di negara ini untuk memelihara serta mengekalkan keharmonian dan perpaduan kaum demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Bagaimana pula jika pengguna media sosial tidak menggunakan platform ini dengan sebaiknya? Berkenaan dengan media sosial, memang benar media sosial dapat memberikan pelbagai manfaat dan faedah kepada kita, terutamanya berhubung dengan orang lain dan mencari pelbagai maklumat. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir di antara kita telah menyalahgunakan platform media sosial sebagai alat untuk menyebarkan fitnah dan kencaman, terutamanya melibatkan institusi beraja. Seperti mana yang diberitahu dalam berita harian, mereka yang tidak bertanggungjawab telah mengkritik Yang di-Pertuan Agong YDPA. Hal ini telah menimbulkan kekacauan politik dan mereka telah melanggar peruntukan perlembagaan, persekutuan dan undang-undang. Hal ini boleh disabitkan dengan hukuman berdasarkan atas hasutan peruntukan bagi mereka yang menghasut untuk kesalahan pertama adalah didenda tidak lebih daripada RM5,000 dan penjara tidak lebih daripada 3 tahun atau kedua-duanya. Sekian, terima kasih. Demikian dengan penerangan dan pembahasan yang telah diutarakan tersebut, maka berakhirlah tajuk pembincangan kita pada hari ini. Oleh itu, bolehlah untuk saya memberi laluan kepada saudari Syafiqah untuk menyimpulkan berkenaan topik kita pada hari ini. Kesimpulannya bahawa media sosial ini sangat memainkan peranan penting dalam memberi kelebihan untuk melihat kefahaman dan penjiwaan masyarakat dalam prinsip rukun negara ini. Selain itu, tidak terlupa juga pelbagai pihak seperti kerajaan, ibu bapa serta guru dapat turut bersama-sama mengecapi kesejahteraan negara yang sempurna. Bak kata pepatah, gunung tahan sama didaki, sungai Pahang sama direnangi. Jikalau semua bersatu hati, kerja yang payah menjadi senang. Sekian daripada saya. Terima kasih.